قال الشيخ سبحانه وتعالى في الدارين ระบบกำลังการประชุมอยู่ Kau kiblat sekalian. Kiblat sekalian. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiap umat itu pihak kiblat, ia hadap akan dia, mukanya, pada sembahyang. Tajuk kitanya kiblat sekalian umat. Kiblat sekalian umat. Dikandaki dengan sekalian umat. Umat di sini ialah umat Islam, umat Yahudi dan Nasara. 3 golongan. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Walikulli wijhatun huwa muwalliha. Dan bagi tiap-tiap umat daripada orang Islam ialah Muslimin dan Yahud dan Nasara. Bagi tiap-tiap umat itu pihak kiblat. Ada pihak kiblat masing-masing. Satu umat, satu pihak kiblat, satu umat, satu pihak kiblat. Ia hadap akan dia mukanya. Ia tiap-tiap umat. Ia tiap-tiap umat hadap, yakni menghadap akan dia, akan pihak kiblat mukanya. Menghadapkan muka yakni dada. Muka yakni dada. Pada sembahyang. Jadi maknanya sembahyang orang Yahudi, orang Islam ada kiblat untuk mereka. Sembahyang orang Yahudi ada kiblat untuk mereka. Sembahyang orang Nasara ada kiblat mereka. Dia panggil sembahyang. Mana cara ibadat dia lah. Maka kiblat muslimin yang tetapnya, yang sudah ditetapnya ialah Kaabah. Dan kiblat Yahudi itu Baitul Maqdis. Dan kiblat Nasara matla'us syamsi, matahari naik. Mana sebelah balik matahari naik. Itu kiblat bagi 3 umat, 3 golongan. Jadi di sini tuan nak cerita katanya kiblat bagi tiap-tiap umat tu ialah kiblat yang masing-masing. Orang Islam ada kiblat dia, orang Yahudi ada kiblat dia, orang Nasara pun ada kiblat dia juga. Yang mana kiblat tu yang memaling oleh tiap-tiap umat kepada kiblat masing-masing. Fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba oleh kamu. Maka berlomba-lomba oleh kamu
dengan sebab ada kiblat masing-masing, dengan sebab setiap-tiap umat tu ada mempunyai kiblat masing-masing, maka di sini Allah Ta'ala katanya, fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba oleh kamu kepada kerja kebajikan dan taat. Fastabiqul khairat, maka berlomba-lomba oleh kamu, maknanya bersegera oleh kamu. Berlomba-lomba oleh kamu maknanya bersegera oleh kamu kepada kerja kebajikan dan taat. Itu mana berlomba-lomba, maknanya siapa yang lebih laju, siapa yang boleh segera, yang lebih cepat. Siapa yang lebih segera, siapa yang terlebih cepat kepada buat amal kebajikan dan taat. Itu maknanya berlomba-lomba, sebab ambil pada fastabiqu, ambil pada as-sabqu. Ambil pada as-sabqu makna dulu. As-sabqu ni maknanya, sebab tu kita panggil musabaqah. As-sabqu asal maknanya sampai kepada suatu tempat dulu pada orang lain. Itu panggil as-sabqu, yang mana asal bagi lafaz fastabiqu. Ambil daripada as-sabqu, asalnya sulasi mujarrad dianya ialah as-sabqu, maknanya sampai kepada suatu tempat, sampai kepada suatu dahulu daripada yang lain. Itu makna majazi. Itu makna majazi dia. Apa tu asal bagi asalnya ialah berkedepan pada perjalanan. Berjalan di depan orang tu asal makna sabku. Asal, sebenar asal bagi asal. Begini. Jadi asal pada lurahnya, as-sabqu itu maknanya kalau kita berjalan tu, kita berjalan di depan orang, mana kita bawa jalan orang lain ikut di belakang kita. Kita dulu berjalan juga, orang lain, yang lain pun berjalan juga, tapi yang lain ikut belakang kita. Kalau nak banding seperti ibu ayam. Ibu pergi dulu, anak ikut di belakang. Maka ibu tu dikatakan sabku pada dia. Sebab dia dulu berjalan di depan anak. Kalau ibu ayam bawa anak. Itu asal pada asal lurahnya. Kemudian diguna pada makna, sampai ke suatu tempat dulu daripada yang lain. Sampai kepada suatu tempat dahulu daripada yang lain. Maka di dalam kata sampai kepada suatu tempat dahulu daripada yang lain, nak jadi sampai belum pada orang lain, tak dapat tidak, kita kena bersegera. Kalau buat lambat tu orang lain sampai dulu, kita di belakang lah. Kalau nak sampai dulu, mesti kita kena bersegera pada daripada orang lain. Maka daripada as-sabqu dengan makna sampai kepada suatu perkara belum pada orang lain, ambil di situlah katanya fastabiqul khairat. Dengan maknanya berlomba di sini, makna siapa yang boleh sampai kepada amal kebajikan dulu daripada yang lain. Siapa yang lebih cepat, yang sampai dahulu, yang paling segera kepada buat amal taat dan amal kebajikan. Itu maknanya fastabiqul khairat. Berlomba-lomba maknanya untuk nak tahu kata siapa yang sampai dulu. Maka orang nak sampai dulu mesti dia bersegera kepada perkara itu.
Sebab tu kita ambil maknanya fastabiqul khairat, maka anak ulama makna bersegera untuk nak dapat buat amal kebajikan dahulu daripada yang lain. Itu maksudnya. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana tempat ada kamu. Di mana tempat ada kamu. Di mana tempat ada kamu, mana tak kiralah kamu ada di mana-mana saja, mana tempat saja, dan duduk kat mana saja, di mana tempat kamu berada, nascaya mendatang dengan kamu oleh Allah sekalian menghipun ia akan kamu pada hari kiamat pada tempat yang satu. Aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana tempat ada kamu. Ini kamu tak kiralah pada masa hidup dunia ini, kamu berada di mana-mana tempat saja. Pada mana-mana tempat saja berada kamu, nascaya datang kamu ini pada hari kiamat, nascaya datang kamu, nascaya mendatang dengan kamu oleh Allah sekalian, menghimpun ya Allah akan kamu pada hari kiamat pada tempat yang satu. Jadi maknanya pada masa hidup dunia ini kamu duduk di mana tempat saja, duduk kawasan tanah Arab, tanah Melayu, kawasan Eropah ke masalan, di mana-mana tempat saja, tetapi apabila bangkit di akhirat esok, kamu Allah Ta'ala bawa datang dihimpun di suatu tempat. Himpun di suatu tempat tu untuk nak membalaskan amalan yang kamu buat pada hidup dunia itu. Itu maknanya maka membalas ia akan kamu dengan segala jenis amal kamu. Segala jenis maknanya berbetulan dengan jenis. Jenis baik, balas baik. Jenis jahat, balas jahat. Itu maknanya dengan segala jenis amal kamu daripada baik dan jahat. Mana jenis baik, jenis amalan tu baik, maka balasan tu baik. Jenis amalan tu jahat, maka balasan pun jahat juga. Tak baik juga. Itulah. Jadi maksudnya hiduplah di mana-mana tempat pada dunia ini, akhir-akhir sekalinya Allah Ta'ala mendatang menghimpunkan kita di suatu tempat, dan Allah Ta'ala akan membalaskan kita dengan amalan, mengikut amalan kita yang kita buat pada hidup dunia. Kalau baik dibalaskan baik, kalau jahat dibalaskan jahat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya ini kerana bahwasanya ini pada maknanya ilat. Pada mana ilat Allah Ta'ala mendatangkan dengan kamu sekalian. Menghimpun di suatu tempat di akhirat esok. Kerana bahwasanya Allah, yani kerana bahwasanya Allah Ta'ala atas tiap-tiap suatu amat kuasa, tiada melemahkan dia oleh suatu. Kerana bahawasa Allah Ta'ala tiap-tiap suatu itu amat kuasa. Jadi Allah Ta'ala itu amat kuasa atas setiap suatu. Apa perkara sekalipun, kalau dia kandak nak buat, dia kuasa untuk nak meluluskan, untuk nak menjayakan, meluluskan akan perbuatan itu. Tiada melemahkan dia kan Allah oleh sesuatu. Maka apa munasabah di sini, innallaha ala kulli syai'in qadir, maka setengah daripada sesuatu yang Allah Ta'ala kuasa membuatnya ialah menghimpunkan manusia di akhirat esok untuk membalaskan amalan manusia. Itu munasabahnya.
Jadi jadi maknanya ayat ini jadi apabila kita kembali kepada usul asal cerita kitanya masalah berpaling kepada kiblat. Yang mana asalnya ialah orang Islam menghadap kepada Baitullah. Sebelum pada Nabi berhijrah kepada Madinah tu ialah Nabi sembahyang menghadap kepada Baitullah. Habis tu apabila Nabi berhijrah kepada Madinah, diperintahkan Nabi itu menghadap kepada Baitul Maqdis untuk nak menarikkan hati orang Yahudi. Kemudian tak berapa lama Allah Ta'ala perintahkan menghadap kepada Kaabah balik. Maka di situlah timbul cerca daripada orang Yahudi dan orang Nasara. Mencercakan Nabi kenapa tinggal daripada kiblat Baitul Maqdis kepada Baitullah. Maka di sini Allah Taala nak bagi tahu katanya orang Islam nak menghadap pada Baitul Maqdis, tak boleh orang Islam nak serupa dengan orang Yahudi. Dengan sebabnya setiap-tiap umat itu ada kiblat masing-masing. Jadi mana orang Islam sembahyang, ada buat ibadat sembahyang, menghadap kepada kiblat mereka. Orang Yahudi pun sembahyang, beribadat cara dia juga, menghadap kepada kiblat yang tertentu bagi mereka, ialah Baitul Maqdis. Orang Nasara pun sembahyang juga, ibadat cara dia, menghadap kepada kiblat mereka ialah jihad masyriq, jihad matahari naik. Maka jadi maknanya kalau tilik pada zahir, Yahudi pun ada buat kebajikan pada zahir. Tapi kebajikan Yahudi itu tak diterimakan oleh Allah. Ya, Nasara pun ada sembahyang, ada buat kebajikan bagi mereka dengan secara mereka juga. Tetapi kebajikan tu pada zahirnya panggil buat amal ibadat lah sembahyang mereka tu. Tetapi pada hakikatnya Allah Ta'ala tak terima kan. Orang Islam pun ada sembahyang, ada buat kebajikan. Dengan sebab ada kiblat masing-masing, dengan sebab ada ibadat masing-masing, maka nanti tengoklah siapa dia yang lebih segera, lebih cepat kepada buat amal kebajikan dan taat kepada Allah. Orang Islam ke orang Yahudi ke orang Nasara, lebih segera kepada taat Allah, lebih segera kepada ibadat pada Allah, buat amal kebajikan. Orang Islam ke lebih segera. Maka masing-masing kalau mengikut pada dakwaan orang Islam, dakwa kata betul kita, orang Islam dakwa kata betul Islam, Yahudi dakwa kata betul Yahudi dia, Nasara dakwa kata betul agama Nasara dia. Kalau begitu berlomba lah siapa nak dapat banyak buat amal ibadat, siapa yang lebih segera kepada buat amal ibadat. Lagi pulanya dengan sebab dakwa masing-masing, lagi pulanya duduk di tempat masing-masing, tapi akhirnya di tempat berlain-lainan, cara-cara ibadat kiblat pun lain-lain. Maka tetapi walaupun berlainan tempat, berlainan cara ibadat, berlainan kiblat, tetapi apabila mati di akhirat esok, Allah Ta'ala menghimpunkan di suatu tempat untuk nak membalaskan. Walaupun berbeza manusia di atas dunia, tetapi di akhirat esok Allah Ta'ala bawa datangkan mereka himpun di suatu tempat untuk nak terimakan balasan. Maka di situ nanti tengoklah siapa yang siapa yang betul, siapa yang salah. Siapa yang betul, siapa yang salah. Maka orang betul ialah orang Islam, maka mereka dapat dapat balasan yang baik daripada Allah. Yang salah tu ialah orang Yahudi dan orang Nasara, maka mereka dapat balasan jahat daripada Allah Ta'ala. Maksudnya nak ceritanya begitu. Jadi kalau mengikut dakwaan tu, orang Yahudi pun dakwa kata kiblat dia begini, dia pun sembahyang juga. Tapi kita tak tilik kepada dunia, bahkan kita tilik dunia dan akhirat. Sebab orang Yahudi kalau tanya dia buat amal ibadat ke tidak, buat. Cara dia. Orang Nasara buat amal ibadat tak cara dia. Jawabnya buat, tapi betul ke tidak? Jawabnya yang diibadat oleh Yahudi Nasara tak diaktibarkan oleh Allah. Sebab cara ibadat mesti kena mengikut cara yang diajar oleh
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah cara amal ibadat yang dibuat oleh orang Islam. Itu saja yang betul. Mereka ni saja yang dapat balasan baik daripada Allah. Begitu. Itu isyarat kepada maknanya begitu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbika. Dan di mana tempat engkau keluar dan di mana tempat engkau keluar, siapa engkau tu? Keluar musafir, ya Muhammad. Di mana tempat? Di mana tempat engkau keluar musafir. Di mana tempat? Yani daripada mana tempat? Di mana tempat? Yani daripada. Sebab min haisu. Min haisu. Min tu daripada. Haisu tu makna tempat. Haisu makannya. Haisu tu makna tempat. Min haisu di mana tempat ni, daripada mana tempat sahaja engkau keluar untuk musafir, untuk berjalanan, wahai Muhammad. Maka berhadap olehmu akan muka engkau, dikanak ke muka ni, yakni dada. Pada sembahyang itu, sembahyang di dalam masa perjalanan musafir. Menghadap akan pihak Masjidil Haram. Akan pihak Masjidil Haram. Sebut kita menghadap pada Masjid Haram ke kita mengikut kepada Kaabah? Kita menghadap kepada Masjidil Haram ke kita menghadap kepada Kaabah, kiblat kita? Kaabah ke Masjid Haram? Jawabnya Kaabah ke Masjid Haram kiblat kita? Jawabnya Kaabah, Baitullah kan. Tapi Kaabah duduk di mana? Kaabah duduk di mana? Kaabah duduk di dalam Masjidil Haram. Kaabah duduk di dalam Masjidil Haram. Sebab tu dia cakap kata Masjidil Haram. Sebab tu cakap kata Masjidil Haram. Seperti cukur kepala. Cukur bukan cukur kepala, cukur rambut. Rambut tu duduk di mana? Di kepala. Kalau begitu kita cakap kata cukur kepala. Tapi sebenarnya bukan cukur kepala, cukur rambut yang ada di kepala. Maka sini menghadap akan pihak Kaabah yang ada di dalam Masjidil Haram. Begitu. Yang ada di dalam Masjidil Haram. Kalau kira tu, kalau orang belajar ilmu bayan, panggil majazun mursalun min itlaqil mahal wa iradatil hal lifih. Min itlaqil mahal wa iradatil hal lifih. Mana sebut tempat ialah Masjid Haram. Tapi naknya benda yang ada di dalamnya. Benda yang bertempat di dalam tempat itu. Sebut Masjid Haram tetapi naknya benda yang ada di dalam Masjid Haram ialah Kaabah. Macam kata ilmu di dalam dada. Ilmu di dalam dada.
sebenarnya bukan dalam dada. Sebenarnya ilmu dia kita ni faham dalam hati kan. Faham di dalam hati. Hati itu di dalam dada, ilmu di hati. Hati itu di dalam dada. Cakapnya begitulah. Katanya maka berhadap olehmu akan muka engkau pada sembahyang itu akan pihak Masjidil Haram. Pihak Kaabah, pihak Masjidil Haram. Jadi maknanya apabila kita keluar daripada rumah menuju ke mana-mana tempat yang kita nak musafir kepadanya, tetapi apabila kita nak solat fardu dan sebagainya, maka mestilah kita menghadap kepada jihad Masjidil Haram, jihad Kaabah. Jadi maknanya nak cerita katanya kita bukan sekadar duduk kat rumah, duduk kat kampung saja mesti kena solat menghadap kepada Baitullah, menghadap pada Kaabah. Bahkan sekiranya kalau kita di dalam perjalanan dalam masa musafir sekalipun, apabila kita nak solat fardu dan sebagainya, maka wajibnya kita kena menghadap kepada Masjid Haram juga, menghadap kepada Kaabah juga. Itu nak ceritanya begitu. Dan bahwasanya pekerjaan ini sungguh benar daripada Tuhan engkau. Dan bahwasanya pekerjaan ini, maknanya menghadapkan kepada pihak Masjidil Haram pada sembahyang ketika musafir. Dan bahwasa pekerjaan ini, mana menghadap kepada pihak Masjidil Haram pada masa ketika kita solat dalam masa musafir, masa kita tidak berada di dalam rumah, ada di luar rumah, menghadapkan juga kepada Masjidil Haram, itulah pekerjaan yang sungguh sebenar. Itu pekerjaan perkara yang benar, perkara yang betul, perkara yang sungguh. Yang datang daripada Tuhan engkau ini, yang datang daripada Tuhan engkau. Jadi menghadap kepada Baitullah ialah perkara yang betul, perkara yang benar. Lagi pulanya perkara ini bukan saja-saja buat. Bahkan pekerjaan ini datang daripada Allah, mana perintah Allah. Menghadap akan Kaabah di dalam solat adalah datang daripada Allah, daripada Tuhan engkau. Maknanya Tuhan engkau suruh engkau, arah engkau, mewajib akan dikau menghadap kepada Kaabah. Bukan daripada rasa-rasa nak buat begini, bukan. Benda ini datang daripada Allah. Lagi pulanya perkara ini perkara yang sebenar, perkara ini perkara datang daripada Allah. Tak dapat tidak kena ikut. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan tiada Allah Ta'ala itu dengan lalai, ini yang lalai. Dengan tu zaidah, tidak ada nak kepada makna sebab ba zaidah. Dan tiada Allah Ta'ala itu dengan ini yang lalai daripada barang yang kamu kerja. Barang yang kamu kerja, barang yang kamu amalkan, baik dan jahat. Jadi Allah Ta'ala tak lalai, semuanya akan dibalas. Sebab tak lalai maknanya Allah Ta'ala tahu ke semuanya engkau buat apa benda pada masa hidup dunia, baik ke jahat. Tidak ada kelalaian dengan makna tahu ke semua. Kalau kata dia lalai ketika satu ketika kita buat, dia tak tahu sebab dia lalai. Ini tidak. Meliputi semua perbuatan kita di dalam ilmu dia, maka nanti akan dibalas. Dibalas dengan sempurna. Dengan sempurna balasan. Kalau baik yang sempurna dibalaskan. Kalau amalan itu jahat, maka dibalas dengan kebaikan yang sempurna. Sempurna macam mana? Tengok. Kalau masuk neraka, kalau orang buat amal jahat, kalau masuk neraka diazab dengan secara sempurna full.
dengan cara sempurna, bukan azab sikit-sikit gitu, macam orang bunuh orang masuk penjara, duduk dalam penjara, sekadar tak boleh keluar pada dunia luar saja, tapi dendaan sakit pedih tidak ada. Tak macam di dalam neraka, di dalam dendaan yang sempurna, tak bebas sakit pedih, susah, dahaga, lapar, macam-macam. Sebaliknya, kalau amalan itu amalan baik, maka dibalas dengan balasan yang sempurna juga. Luas dalam syurga, nikmat banyak tidak terhingga, sempurna secara nikmat. Di dalam neraka sempurna dengan secara azab. Itu mana balasan yang sempurna. Berkatanya balas sikit-sikit. Bukan. Balasan baik dengan secara sempurna, balasan jahat dengan secara sempurna. Begitu. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nampak nak sama dengan tadi kan? Sama tak dengan tadi? Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Sama ke tidak? Sama kan? Perkataan tu sama. Perkataan tu sama. Tengok. Dan di mana tempat engkau keluar musafir, ya Muhammad, maka berhadap oleh kamu akan muka engkau pada sembahyang akan pihak Masjidil Haram. Sama kan? Sama. Wahai suma kuntum fawalli wujuhakum syatrah. Dan di mana tempat ada kamu muslimin, ni yang tadi tuju kepada Nabi. Wahai sukharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu tuju kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai suma kuntum, ini tuju kepada umat Nabi Muhammad pula. Dan di mana tempat kamu tu siapa? Muslimin, maka hadap oleh kamu akan muka kamu pada sembahyang itu akan pihaknya Masjidil Haram. Pihak sembahyang ialah Masjidil Haram. Jadi seperti kata tadi, pada kata wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini berulangan dengan yang tadi, pada kata wa min haitsu juga yang belum pada kata wa innahu lal haqqu min rabbika, tu sama kan? Sama. Jadi maknanya Allah Ta'ala mengulangkan perkataan wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatril masjidil haram tu diulangkan dua kali. Diulangkan dua kali. Dua kali sebutlah mudah katanya. Maka apa faedah? Jawabnya ulangan ini untuk nak mengkuatkan, untuk nak mengkejapkan. Untuk nak mengkuatkan. Jadi kalau kita kira apabila kita cakap ni untuk nak menyampaikan kepada orang, memadai dengan sekali cakap saja. Tetapi boleh juga kita sebut bersatu benda 2-3 kali untuk nak kuatkan, boleh. Makan. 2 kali dah sebut. Kalau kita kata makan, sila makan, kali pertama dah jadi ke tidak? Untuk nak jemput orang makan makanan yang kita sedia, dah jadi, dah hasil. Untuk nak jadi jemput orang datang makan, sila makan.
Tetapi kita ulang 2-3 kali. Sila makan, sila makan, sila makan. Ha. Ulang 2-3 kali, tak lain tak bukan untuk nak menyungguhkan, untuk nak mengkuatkan. Ha. Boleh jadi kita katanya tetamu kita ni awak dia baru kenal dengan kita, dia rasa segan, nampak dia tu rasa segan dengan kita kan. Tak nak bergaul lagi sangat dengan kita. Maka apabila kita jemput dia makan datang ke rumah, kita akad makanan letak di depan, dia pun nampak segan dengan nak makan. Kita pun kata jemput makan. Sekali pertama nampak macam dia masih segan lagi, malu-malu lagi. Maka kita berajak kepada jemput tu berajak kepada kata sekali lagi kata jemput makan, sila makan. Tu kalau nampak malu lagi kali yang ketiga pula. Maknanya jadi mana setengah-setengah benda tu berajak kepada ulang-ulangkan dengan sebut ulang-ulang kata perkataan yang sama. Tujuan apa dia? Untuk nak kuat, nak menyungguhkan. Sebab kata sila makan, boleh jadi tu kalau sebut kali yang kedua, maknanya bukan main-main dah tu. Bukan selera lah. Misalan, kalau kita katanya kita bertemu dengan kawan kita kat masjid. Lepas tu selepas pada solat dia cakap dengan kita, esok saya nak pergi ziarah kau kat rumah. Kita pun baik-baik. Begitu. Tapi rasa boleh jadi ke esok dia bekerja ni? Boleh jadi ke dia nak datang ke rumah? Cakap main-main gitu kot. Tetapi apabila jumpa sekali lagi pula, tempat seliparnya, dia cakap pula, esok, tengah hari esok, saya pergi ziarah rumah. Sebut pula, menunjuk kata, ini bukan main ni, betul ni, nak datang sungguh ni. Itunya. Maka di sini, kenapa Allah Ta'ala mengulangkan 2 kali? Pada kata wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, ulang 2 kali tak lain tak bukan kerana nak menyungguhkan, kerana nak mengkuatkan. Mengkuat di mana? Pasal katanya mesti kena menghadap kepada Masjid Haram, menghadap kepada Kaabah di mana-mana tempat. Kenapa berhajat kepada diulangkan? Macam misal tadi, orang baru kenal dengan kita, kita dah ajak dia makan nasi, makan makanan kat rumah. Sekali kita jemput, dia segan lagi. Jemput makan, dia pun nampak segan lagi sebab baru kenal. Tapi kalau kenal lama, tak nanti jemput, mana makan akad ke saya? Minta pula. Kalau dah rapat kan. Tapi dia ni baru-baru. Maka demikianlah masalah di sininya. Sebab kita maklum baru saja Allah Ta'ala memalingkan daripada Baitul Maqdis kepada Masjidil Haram. Ini makna baru-baru. Baru-baru saja Allah Ta'ala perintahkan Nabi Muhammad dan orang Islam menghadap kepada Masjidil Haram. Apabila benda ni baru-baru nak cakap sekaligus tu boleh jadi tak nak kuat. Kena sebut 2-3 kali. Begitu kan. Apabila dah biasa, sekali sebut dah cukup lah. Tapi biasanya baru-baru ni, kena ulang-ulang benda sama 2-3 kali kan. Untuk nak jadi kejap, untuk nak jadi kuat. Maka di sini boleh jadinya sebab baru-baru ni, sebab boleh jadinya dulu katanya menghadap pada Baitul Maqdis, boleh jadi menghadap pada Kaabah, boleh jadinya faham kata ketika berada di rumah menghadap pada Kaabah lah, tetapi kalau musafir menghadap pada Baitul Maqdis balik. Boleh jadi orang nak fahamnya begitu. Lalu tu sebut kata sekiranya kalau keluar daripada rumah untuk nak musafir kepada mana-mana, maka menghadap kepada Kaabah, menghadap kepada Kaabah yang ada dalam Masjid Haram juga. Lepas tu cerita begitu tu berhajat kepada ulang untuk nak jadi kejap. Sebab ni benda baru.
Sebab benda ni benar baru. Kalau begitu dia dah apabila dah jadi biasa, lainlah. Maknanya ulangan sini ada hikmat yang besar. Macam kita katanya orang baru kenal dengan kita, kita dah jemput dia datang makan kat rumah. Boleh jadi dia rasa malu lagi. Sila masuk. Dia nampak malu nak masuk. Sebut. Sila. Tu benda baru. Belum biasa lagi. Kalau kawan dah rapat sangat, dia datang rumah, dia tekan loceng, kita lambat tu pun, dah. Dia tak jemput, buka pintu, dia masuk seru. Dah terus masuk. Kalau dah rapat. Begitu. Ada kalanya, buka pintu lah saya nak masuk ni. Kawan dia seluruh kan. Begitu. Ni awal-awal, baru-baru tak dapat, tidak kena ulang-ulang untuk nak jadi bersungguh. Sebab tu diulangkan 2 kali. Maka wa min haitsu kuntum wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, itu tuju kepada Nabi Muhammad. Wa min haitsu kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Wa min haitsu, dan di mana tempat kamu orang muslimin, maka hadap oleh kamu akan muka kamu pada sembahyang itu akan pihak Masjidil Haram. Jadi kamu dan Nabi sama saja. Di mana tempat saja kamu ada, di rumah, di musafir, dalam duduk kat rumah, duduk kat masjid, duduk dalam masa perjalanan, sama. Itulah. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Nampaknya dengan masa kita kena akhir kat situ dulu. Li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjah. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا بنورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك ما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا والتحتيل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum.